nak kata noob memang noob dah. Nak kata tak dapat diselamatkan pun memang tak dapat diselamatkan pun. Jadi sebenarnya apa cerita Man United ni? Man United ni biasanya dikaitkan dengan trofi, dikaitkan dengan kejayaan. Tapi Man United pada season 2021 dengan 2022 ternyata sangat noob. Bukan sahaja noob, namun masih tak dapat diselamatkan walaupun ada Abang Ronaldo kita dalam Man United. Pada season 2021-2022, Man United telah mengalami satu season yang sangat-sangat buruk, yang mana mereka hanya merekodkan sebanyak 16 kemenangan, 57 gol dan hanya mengumpul 58 poin, iaitu lebih teruk daripada season 2013-2014, iaitu di bawah David Moyes. So punca pertama Man U jatuh adalah disebabkan lambatnya tukar manager. So Ole is at the wheel but not with titles. Bagi aku, Ole ni manager yang sangat average. Dia seorang manager yang sepatutnya menjadi interim untuk sementara waktu dan bukannya untuk long term solution. Kalau tengok klub-klub besar macam Liverpool dan Manchester City, Pep Guardiola dengan Klopp ni dua-dua mempunyai visi yang jauh dan mempunyai plan jangka masa panjang untuk dua-dua kelab tersebut. Kalau kita tengok dari segi taktikal, Ole memang out lah. Kalau Klopp terkenal dengan gegen pressing, Pep pula terkenal dengan corak permainan taktikal tiki-takanya. Bagi aku, manager macam Ole ni hanya manager yang sepatutnya dikekalkan sebagai interim dan tak sepatutnya diberikan kontrak yang panjang. Disebabkan Ole ni tidak mempunyai proven record, tidak memenangi apa-apa trofi yang besar dan hanya mendapatkan Man United nombor 2 saja. Nombor 2, pembelian yang tidak berstrategi. So nak jadikan cerita, Man U ni kelab yang besar, kelab gergasi, tapi seringkali di-scam oleh kelab-kelab lain. So nak jadikan cerita, Man U ni keluarkan duit sebanyak 80 juta untuk Maguire. Korang kenal lah Maguire ni, orang duk cakap peti ais Harry Maguire. Kiranya MU ni kena scam lah, sebab diorang ni beli pemain yang overpriced, yang overhype. Yalah, biasalah English players. Tapi aku tak tahu kenapa Man U pergi juga beli pemain-pemain ni, sedangkan terdapat pemain-pemain lebih kurang macam tu dengan harga yang lebih murah pun. Nak kata pasal scam ni, dulu Man U adalah pemain seorang ni, dia main daripada akademi, dia naik, dia jadi superstar, dia tak dapat main, Man U lepas bodoh-bodoh free gitu je, tanpa pembelian ataupun kontrak yang terikat. Lepas tu pergi beli balik 90 juta. Lepas beberapa tahun dekat Man U, dia lepas free balik. Cuba kita compare kelab macam Leipzig ataupun Salzburg. Kelab macam ni kelab yang kecil, tapi diorang groom pemain-pemain untuk jadi lagi baik, untuk dijual pada harga yang lebih tinggi. Dah lah diorang tak keluar duit sangat, namun diorang mendapat return of investment, iaitu ROI, untuk dibelanjakan ke tempat yang lain, ataupun kalau Man U, dalam kes Man U, mungkin boleh dibelanjakan pada tempat ataupun pemain yang betul. Tak adalah asyik rugi je, asyik kena scam je. Nak kata pembelian yang tak ada strategi ni, penjualan pun sebenarnya tak ada strategi. Man U ni bukan setakat Phil Jones je. Pemain zaman Fergie, zaman Moyes, zaman Wenger, zaman Mourinho, zaman Ole, zaman Rangnick, 6 dah manager yang wujud, tapi masih bercampur dalam satu squad yang berbeza untuk satu manager yang kira baru jugalah kan. Tak tahulah aku, mesti pening manager baru ni berlapis-lapis sebab pemain yang berbeza-beza dan pemain yang biasa dengan taktikal yang berbeza-beza. Sebab dekat kabinet tak ada trofi, jadi letaklah pemain kan. Cuba compare jiran macam Manchester City. 2016 Pep Guardiola bawa Nolito dengan Claudio Bravo. Season depannya, bila tengok 2016 tak perform, pergi jual terus. Macam tu lah sepatutnya.
Last kali adalah mentality loser. Apa bukti dia? Bukti dia kita boleh tengok bila Ronaldo di interview dan Ronaldo cakap sebenarnya pemain-pemain muda dalam Man United ni tak boleh ditegur, keras kepala. Sebenarnya zaman Ronaldo ni zaman yang mana bila Ronaldo masuk terdapat pemain-pemain legend juga yang memberi tunjuk ajar, dan dia sebagai orang muda dia dengar lah sebab pengalaman orang yang lebih lama ni lebih tahulah kan. Berbeza dengan pemain di Man U, bila ditegur dibuat benda lain ataupun tak dengar pun. Nampak sangat mentality loser tu kan. Maksudnya mentality untuk improve tu tak ada. Mentality loser ni kita boleh tengok bila Rangnick cakap tentang perubahan taktikal yang dibawanya, tapi pemain masih tak indahkan. Masih buat tak tahu je, buat dek je. Aku tak faham lah pemain Man U ni betul-betul nak main bola ke ataupun sebenarnya nak main kejar-kejar bola je. Itu adalah antara 3 punca kenapa Man United terciduk pada season 2021-2022. So untuk season depan kita tak tahu lagi macam mana. So kita tengoklah Erik ten Hag ni macam mana dia boleh bawa tak tactical dia daripada Ajax kepada Man United, dan mampu tak dia bawa perubahan dari segi mentality pada mentality kemenangan. Bersama membina masyarakat.